Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa walah. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah sentiasa memberikan kita kesihatan, kekuatan, kesejahteraan dan Allah memberikan kita perlindungan daripada penyakit COVID-19 yang ketika ini semakin meningkat naik. Mudah-mudahan Allah terus lenyapkan penyakit ini dari muka dunia. Jadi saya doakan sahabat-sahabat semua diberikan kesihatan juga, dan kita doakan mana-mana sahabat-sahabat kita yang ketika ini diuji dengan kesakitan, kita doakan mudah-mudahan kembali sembuh insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat yang dimuliakan, Ustaz-Ustazah, saya Ustaz Ahmad Rifai bin Saleh, Unit Pendidikan Islam, Sektor Pembelajaran PPD Petani Perdana, ingin berkongsi tutorial, cara dan juga kaedah untuk mengikuti kursus orientasi Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran DSKP untuk KSSM dan juga KSSR semakan 2017 secara dalam talian. Jadi saya mengharapkan Ustazah sudah pun menerima surat yang telah kami panjangkan ke semua sekolah-sekolah dalam daerah Petani Perdana berkaitan dengan pelaksanaan kursus orientasi Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran DSKP ini, ya, yang mana pada tahun ini Institut Pendidikan Guru Malaysia IPGM dan juga bahagian Pendidikan Islam BPI KPM telah diberi tanggungjawab untuk menjalankan kursus tersebut di atas dalam talian kepada semua guru-guru di sekolah, bukan sahaja dalam daerah Petani Perdana, bahkan semua guru-guru dalam Malaysia ini terlibat untuk kursus orientasi ini. Jadi untuk makluman semua, pelaksanaan kursus ini adalah secara pembelajaran kendiri. Ya, saya ulang, secara pembelajaran kendiri dan diwajibkan kepada guru-guru yang seperti berikut. Yang pertama, guru pendidikan Islam tahun 5 bagi tahun 2021. Mana guru-guru yang mengajar subjek pendidikan Islam, baik secara berkolaboratif ataupun dia guru bahasa Arab tetapi mengajar pendidikan Islam ada juga. Untuk tahun 5 bagi tahun hadapan, mereka terlibat wajib untuk mengikuti pembelajaran kendiri ini. Dan yang kedua, guru bahasa Arab untuk tahun 5 bagi sesi 2021. Kemudian guru-guru yang mengajar subjek dini, ya, untuk tingkatan 4, kemudian guru-guru yang mengajar pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah tingkatan 5 pada tahun hadapan, guru tasawuf Islam yang mengajar tingkatan 5 pada tahun hadapan, dan yang terakhir guru pendidikan syariah Islamiah yang mengajar tingkatan 5 pada tahun hadapan. Jadi guru-guru yang saya sebutkan tadi, mereka-mereka ini terlibat dan diwajibkan untuk mengikuti kursus orientasi ini secara kendiri, pembelajaran secara kendiri, ya. Jadi untuk makluman semua, kursus ini perlu diikuti menggunakan akaun delima tuan-puan lah. Jadi akaun sendiri, Gmail dan sebagainya tidak diterima. Hanya akaun delima tuan-tuan menggunakan ID MOE-DL masing-masing untuk mengakses bahan-bahan kursus. Yang mana kursus ini bermula pada 9 Oktober yang lalu dan tarikh tamatnya pada 9 November 2020. Jadi ada kesempatan lebih kurang 3 ke 4 minggu lagi untuk Ustaz-Ustazah mengikuti, menjalani kursus orientasi ini secara dalam talian. Jadi setiap subjek untuk guru-guru yang terlibat pada tahun hadapan, kelas kod kursus adalah seperti yang dilampirkan pada lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3. Manakala untuk garis panduan kursus adalah seperti di lampiran 4. Jadi Ustazah kena merujuk surat yang kita panjangkan, oleh kerana pada lampiran yang pertama, ya, dinyatakanlah untuk subjek bahasa Arab. Okey. Kemudian pada lampiran yang kedua untuk subjek pendidikan Islam tahun 5. Sementara lampiran yang ketiga untuk KSSM, ya, DSKP untuk KSSM, subjek-subjek yang telah saya nyatakan awal tadi. Okey. Kemudian pada lampiran yang keempat ada sedikit garis panduan bagaimana untuk mengikuti kursus orientasi tersebut. Akan tapi sebahagian kecil guru-guru ada yang PM, yang tag saya
masih kurang jelas dan kurang faham bagaimana nak mengikuti kursus orientasi menggunakan Google Classroom seumpama yang dinyatakan tadilah. Jadi oleh kerana itu saya mengambil inisiatif untuk membuat tutorial cara dan juga kaedah untuk mengikuti kursus yang dinyatakan tadi. Baik, kita teruskan tutorialnya. Yang pertama, Ustaz Zazah perlu login masuk menggunakan akaun Delima masing-masing lah, ya, MOE-DL. Jadi tidak dibenarkan menggunakan akaun email peribadi, akan tapi Ustaz Zazah perlu menggunakan akaun Delima masing-masing lah, seperti mana yang saya tunjukkan. Saya sendiri ada akaun Delima sendiri. Jadi saya dah login, saya dah masukkan password. Jadi inilah interface muka hadapan untuk kita punya email, betul? Kemudian Ustaz Zazah yang kedua pergi ke Google Apps. Pada titik yang 9 inilah, kotak titik 9 ini, klik cari Classroom, ya. Jadi prosesnya sama. Guru-guru perlu membuka apps GCR masing-masing lah. Jadi kalau tak salah ada membuat kerja ataupun membuat kelas untuk anak-anak murid, mungkin ini pada paparan muka hadapan ni penuh lah, ya. Jadi kalau yang dah biasa dengan istilah Google Classroom, dia tak ada masalah untuk mengikuti kursus ini. Akan tapi ada yang bertanya seolah-olah macam tak berapa nak faham bagaimana nak menggunakan GCR lah, nak menggunakan GCR ni. Jadi bila Ustaz Zazah dah membuka Google Classroom masing-masing, pada bahagian atas sebelah kanan Ustaz Zazah ada simbol tambah, ya, dan menyatakan create or join a class. Jadi Ustaz Zazah klik saja simbol tambah, klik pada bahagian yang pertama, join class. Okey, paparannya akan keluar seumpama ini. Di atas ada email kita dan di bawah dia ada satu kotak untuk kita isi class code, ya. Jadi saya ambil contohlah untuk pendidikan Islam tahun 5. Okey, dia punya kod kelas dia seumpama inilah. Jadi kita copy and paste sahaja pada bahagian kotak kelas code saat itu, kemudian kita klik join. Kemudian nanti Ustaz Zazah akan dibawa masuklah ke satu paparan yang baru, kelas Ustaz Zazah di SKP KSSR Pendidikan Islam tahun 5 Negeri Selangor. Jadi boleh bacalah, ya. Boleh klik bahagian classwork, apa dia tugasan yang Ustaz Zazah perlu ikuti. Inilah 1, 2, 3 tajuk untuk guru-guru pendidikan Islam perlu ikuti. Baca dulu konsep di SKP Pendidikan Islam tahun 5, selesai baca, jawab kuis. Sehinggalah selesai ke tajuk yang ketiga. Ya, bila dah selesai, okey. Selesai. Begitu juga untuk subjek bahasa Arab, kan, tambah, join kelas, ambil kelas code untuk bahasa Arab. Okey. Masukkan. Cara kemudian join. Ustaz Zazah akan dibawa ke dalam kelas lah. Okey, kursus penataan DSKP KSSR Bahasa Arab tahun 5. Classworknya apa benda? Kita tengoklah ada daftar kehadiran, penerangan DSKP, ada awalan DSKP, ada PBD DSKP, ada video penerangan dan juga penilaian kursus. Jadi Ustaz Zazah perlu mengikuti ke semua tajuk dan juga model yang dinyatakan dalam classwork ini sehingga selesai. Ya, kemudian dah selesai, okey. Nanti selesai kita akan keluarkan satu form untuk Ustaz Zazah isi berkaitan dengan maklumat diri guru-guru yang terlibat dengan subjek pendidikan Islam dan juga subjek bahasa Arab untuk tahun 5 tahun hadapan. Kemudian nanti urusan sijil dan juga urusan SPL KPM akan dimasukkan ataupun akan diberikan oleh pihak Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, ya. Juga untuk subjek KSSM, Ustaz Zazah perlu merujuk pada
lampiran yang ketiga untuk mendapatkan kelas kod masing-masing. Kena pastikan ustaz-ustazah mengambil kelas kod mengikut mata pelajaran yang ustaz-ustazah ajarlah. Jangan salah kod, ya. Cuma untuk bahasa Arab, ustaz-ustazah tak boleh menggunakan kod kelas untuk yang dinyatakan seperti dalam surat, oleh kerana ini kod ni ada sedikit kesalahan. Jadi ustazah perlu mengambil kelas kod yang baharu untuk bahasa Arab, sebagaimana yang saya dah share dalam grup bahasa Arab. Jadi dia punya kelas kod yang baharu WSSETAA adalah kelas kod untuk bahasa Arab yang terbaharu. Jadi sekiranya ada sebarang pertanyaan, masalah dan sebagainya, boleh rujuk kepada Ustaz Ahmad Rifai, saya sendiri, ataupun Ustaz Muhammad Fahim dan juga Ustaz Mahathir di Unit Pendidikan Islam SPB PPD Petani Perdana. Jadi saya rasa cukup sekadar itu tutorial ringkas kepada semua rakan-rakan GPI, GBA dalam daerah Petani Perdana untuk memberikan kefahaman yang lebih jelas dan memudahkan ustaz-ustazah mengikuti kursus orientasi DSKP untuk KSSM dan KSSR semakan 2017 pada tahun hadapan. Jadi terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan video ini membantu kefahaman yang lebih jelas dalam ustaz-ustazah nak mengikuti kursus secara online ini. Jadi mudah-mudahan ustaz-ustazah dipermudahkan urusan dan dapat selesaikan semua tugasan dengan baik sebelum tarikh tamatnya pada 9 November 2020. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.